Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qalu subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita bersama-sama lagi untuk kita teruskan pengajian kita berkaitan dengan kitab itu, kitab Umdatul Ahkam, adalah membincangkan tajuk berkaitan dengan kitab Qisas. Ini adalah kitab antara kitab yang kedua akhir sebelum ataupun ketiga akhir yang dirahmati Allah dalam kitab Umdatul Ahkam ni. Pada membincangkan tajuk berkaitan dengan hudud, kisah dengan hudud, dan kita ambil terus hadis yang ke 336 pada pagi ini. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala anna jariyatan wujida ra'suha mardudan baina hajarain faqila man fa'ala hadha biki fulanun من فعل ذلك بك فلان حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها فأخذ اليهود فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya bahawa seorang perempuan ataupun seorang hamba perempuan didapati kepalanya dihantukkan ataupun dipanggil dirapatkan di antara dua batu, dilagakan, dua biji batu. Lalu macam Allah Subhanahu wa taala dijumpai keadaannya, tapi sempat tanya siapa buat benda ni kat kamu sebelum dia menembuskan nafas yang terakhir. Faqila man fa'ala hadha biki, siapa yang buat, orang yang buat kat atas kamu ni? Maka sempat dia kata fulanun, orang ni hatta zukira Yahudi, sehingga telah nyata yang disebutkan itu adalah seorang Yahudi, ataupun disebut adakah orang tu orang Yahudi, ataupun mungkin bila ditanyakan kepadanya terus bagi nama, adakah orang ni Yahudi ni, fa'auma'at bi ra'siha, maka dia pun tak mampu bercakap, tapi dia mengangguk kepala dah. Ketika itu mengiyakan apa yang disebut. Siapakah yang melakukan hal ini kepadamu? Adakah si fulan atau si fulan? Hingga akhirnya disebutkan nama orang Yahudi dan anak tersebut, lalu memberikan isyarat dengan kepalanya. Dekat kalau terjemahan bahasa Melayu kat sini, seorang anak perempuan, jariyah. Jariyah ni dia ada boleh menunjukkan kepada hamba sebenarnya, iaitu hamba sahih yang perempuan, ataupun dia juga menunjuk kepada seorang perempuan. Taib, ala kulli hal, apapun macam Allah Subhanahu wa taala, fa ukhidha al-yahud, sambungan hadis ni, lalu tangkaplah Yahudi itu, tertangkap. Fa ukhidha, lalu ditangkap Yahudi tadi, dan Yahudi tadi mengaku yang dia yang buat. Sebagai balasan, fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagai balasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas memerintahkan agar kepala Yahudi juga dilagakan di antara dua biji batu. Ini kisah menurut Allah Subhanahu wa taala. An-nafs bin nafs, nyawa dengan nyawa.
Dibuat macam mana? Dibuatkan sama juga kepada orang yang melakukannya. Orang yang melakukannya juga dibuat perkara yang sama. Di sini kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW, di sambungan kita baca juga hadis yang ke-337, wali Muslimun Nasa'i an Anas anna Yahudiyan qatala jariyan ala awdah fa'aqadahu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Muslim dan juga Nasa'i dari Anas dikatakan bahawa seorang Yahudi membunuh seorang perempuan ataupun hamba perempuan gara-gara perhiasan perak. Rasulullah SAW lantas menghukumkan dengan yang serupa. Menghukumkan dengan yang serupa, tuan-tuan. Jariah kat sini lebih fokus kepada seorang perempuan lah, seorang perempuan. Berdasarkan hadis ini, Nabi SAW bagi saya jelaslah, katakan jelas seorang itu bagaimana dia membunuh, maka dibalas sama macam mana dia membunuh. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 126, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih. Macam mana mereka telah buat pada kamu telah buat, maka buatlah balas balik seperti mana mereka telah lakukan kamu dengannya. Wa in aqabtum, kalau mereka telah melakukan suatu perkara daripada kamu, maka balas balik seperti mana yang mereka telah buat ke atas kamu. Maka sebab itu Nabi SAW memerintahkan supaya Yahudi tadi dibunuh, tuan-tuan mati Allah, seperti mana yang telah dilakukan oleh Yahudi tersebut. Wallahu a'lam. So dalam hadis ini jelas kita katakan bahawa lelaki, anna rajula yaqtu bil mar'ah, anna rajula yuqtal bil mar'ah. Seorang lelaki kalau dibunuh seorang perempuan sama hukumnya, makna wajib dijatuhkan hukuman bunuh. Dia kenapa saya tak katakan hamba jariah kat sini? Sebab kalau hamba dia tak jatuh hukuman bunuh. Maknanya dia kalau seorang itu membunuh hamba, dia lain, tak sama dengan seorang itu membunuh seorang perempuan. So terjemahan hadis ini tadi dia merujuk kepada seorang perempuan, bukannya hamba. Bila kalau hamba ni adalah harta. Ada orang satu tempat pengajian, satu surau, dia kata, ustaz, Indon yang bekerja kat rumah kita boleh jadikan hamba lah, kan? Saya kata jangan, undang-undang hamba lain. Tak? Banyak undang-undang hamba yang kita berkaitan dengan fiqh. Nanti sekarang lain jadinya nanti. Tak? Walaupun kita bayar ambil pekerja tu, tak? Kita bayar lagi bulan-bulan apa semua, tidak boleh dijadikan hamba. Kita dah huraikan sebelum ni, macam Allah, hamba tidak berlaku kecuali merupakan ia adalah daripada tawanan perang. Hamba yang diambil daripada tawanan perang, bukan hamba yang diculik, atau orang yang diculik lalu jadikan hamba tu tak jadi hamba dari segi istilah syarak, katakan wallahu a'lam. Hamba ni ialah bila berlaku peperangan, adanya tawanan perang, maka tawanan perang itu dianggap sebagai hamba, katakan boleh jadikan sebagai hamba. Tapi sistem hamba hari ini dah tak ada dah, walaupun dalam peperangan. Tapi wallahu alam, akhir zaman mungkin ada balik, kan? Sebab dunia ni berputar. Sekarang kalau kita tengok orang macam di Gaza, katakan dia tawan orang-orang Israel, mana tak ada dipulangkan balik, dipulangkan balik. Sebab sistem sekarang ni tidak, keadaan sekarang ni ataupun buat masa ini tidak adalah yang dipanggil hamba lagi, belum. Kalaupun ada hamba itu dilaksanakan semula sistem Islam, tetap menggalakkan umatnya untuk memerdekakan hamba tersebut. Sebab kalau kita tengok dalam banyak hukuman-hukuman yang dikenakan ke atas orang Muslim
apabila melakukan satu perkara, maka hendaklah dia membebaskan seorang hamba yang merdeka, katakan. Dia kena bebaskan seorang hamba supaya mereka menjadi merdeka. Tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis ni jelas katakan seorang lelaki boleh dijatuhkan hukuman bunuh dengan sebab dia membunuh seorang perempuan. Maka termasuk dalam ayat an-nafsu bin nafs, nyawa dibalas dengan nyawa. Kata Imam Nawawi, wa huwa ijma'un man yu'taddu bihi. Benda itu ijma'. Ulama mengatakan seorang lelaki juga boleh dijatuhkan hukuman bunuh dengan sebab membunuhnya seorang perempuan. Yang di sini tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, hadis ini menyatakan kepada kita qisas. Qisas ni ialah memang bunuh balas bunuh, tetapi ada satu lagi yang dipanggil, iaitu qisas fil qatl bil mithl. Maksudnya apa? Membunuh, qisas dengan membunuh dengan balas bunuh itu ialah dengan serupa seperti mana yang dia telah lakukan, si pembunuh tu lakukan. Kalau pembunuh tadi membunuh dengan cara menolak seorang itu daripada bangunan yang tinggi, dibalas pun begitu juga. Cara pembalasannya begitulah. Wa annahu la yukhtas bil muhaddad wa mazhab jumhur ulama. Ini adalah mazhab jumhur ulama. Dia tidak dipancung ke atau sebagainya, tidak. Mereka akan dibalas seperti mana mereka telah lakukan. Wallahu a'lam. Ini mazhab, pandangan mazhab Imam Malik, Syafi'i dan juga Imam Ahmad rahimallahu taala. Mana benda khilaf lah. Benda khilaf. Jumhur ulama kata tak balas seperti mana mereka buat. Ada juga pandangan yang mengatakan selain daripada itu dijatuhkan hukuman pancung, selesai, katakan. Ada. Yang ketiga, qabul qaul majni alaihi mithla hadzal hal. Yang ketiga daripada hadis ini, harus kita menerima jawapan yang diberikan oleh orang yang kena bunuh tu pada saat-saat akhir dia sedang nazak. Walaupun dia hanya sempat sebut siapa bunuh fulan Yahudi, maka perkataan dia tadi lepas tu kalau dia dah meninggal, sempat dia bercakap perkara tersebut, maka boleh diterima sebagai prosedur undang-undang syariah, katakan. Ada. Wallahu a'lam. Qabulu qaul al-majni alaihi mithlu hadhi fi mithli hadhihi al-hal li ilqa'i tuhma ala ahad fayuqarrir wa yuhbas wa yus'al wa yunaqash. Memang diterima, tapi tidaklah terus pergi ambil tangkap terus bunuh, tidak. Tekan. Maknanya kalau ikut dalam hadis ini tadi, Nabi SAW tangkap dah diarahkan tangkap Yahudi tadi sehingga dia mengaku. Maknanya di situ ada proses yang dipanggil ditangkap, lalu dilokapkan ke, lalu disaal, diselidik betul ke sehingga dia mengaku yang dia buat. Fa in thabata alaihi al-qatl ukhidha bihi wa illa halafa wa turika. Kalau dia mengaku yang dia telah membunuh, maka dijalankanlah prosedur seperti mana yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau tidak, hendaklah dia bersumpah yang dia tidak membunuh wanita ataupun tidak membunuh sesiapa, dan dia ditinggalkan, wa turika, dibiarkan, dilepaskan. Wallahu a'lam. Yang keempat, dikatakan annal qatil yuqtal bimithli ma qutila bih, wa in qatala bisayf qutila bihi, wa in qatala bi bunduqiyah qutila biha, aw yughraq aw bi gharqin ghuriqa aw bi tahriqin huriqa jazaa'an lima fa'al. So hadis ini jelas, kita tadi saya pernah sebut benda ni, tapi dia ulang lagi iaitu apabila seorang yang membunuh seseorang, maka dibalas dengan semisalnya, dengan sama seperti mana dia telah lakukan. Kalau dia bunuh dengan pedang, dibalas juga dengan pedang. Kalau dia membunuh dengan pisau, dibalas juga dengan pisau. Kalau dibunuh dengan menenggelamkan orang yang maknanya hukumannya juga dibenamkan juga, ditenggelamkan juga. Begitulah. Kalau dibakar, begitu juga dibakar. Kalau dia membunuh dengan cara membakar, maka dibalas juga dengan cara dibakar juga. Itu
berdasarkan ayat Al-Quran yang kita baca tadilah, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih, ataupun dalam ayat yang lain wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atan mithluha faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala seterusnya, ini yang kita kata Imam Zarkashi rahimahullah taala, wa huwa madhhab Umar bin Abdul Aziz. Pandangan ini adalah pandangan yang dipegang oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala, dan juga mazhab Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu Thawr, dan juga dipilih oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, Syekh Abdul Rahman bin Sa'di rahimahullah taala jami'an. Wallahu a'lam. Dan ini kata Syekh Ali yang mensyarahkan hadis ni, ulama yang mensyarahkan hadis ni, dia kata wa fi hadha yadhhar al-'adl wa yakmul ma'na al-qisas wa yartadi' al-mujrimun. Maksudnya apa? Berdasarkan hadis ini, berdasarkan perbuatan balas dengan seperti mana dilakukan ke atas orang yang kena bunuh tadi itu merupakan keadilan buat mereka, dan sempurnanya yang dimaksudkan dengan qisas itu, qisas balas bunuh, katakan. Dan juga nama Allah Subhanahu wa taala supaya orang yang melakukan yang ingin melakukan, ataupun orang-orang yang cenderung untuk nak melakukan mati Allah, yartadi', maknanya dia gementar, takut nak buat. Tapi hukuman ni ada, bukan bermakna orang takkan buat, orang kan buat juga, ada. Ini bukan, hadis ini nak menunjukkan bahawa orang Islam kalau laksanakan undang-undang ini, maka tak ada orang akan melakukan bunuh tu macam tu. Dah ada juga, ada banyak mati Allah kes-kes, khususnya kalau kita lihat di Arab Saudi, memang ada orang bunuh macam ni, keadaan macam ni, ada macam-macam, ya katakan. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, adapun dia kata kat sini, wa ammal masyhur min madhhab al-hanabilah fala yastawfa al-qisas fi an-nafs illa bis-sayf. Ada. Jadi dalam mazhab Hanbali, yang masyhur dalam mazhab Hanbali tadi, kita kata ada pandangan, memang dalam mazhab Hanbali ada dua pandangan. Satu pandangan bersama dengan jumhur ulama, iaitu dibalas seperti mana diperlakukan ke atas orang yang dibunuh tadi. Yang kedua, dibalas dengan pancung juga, dibalas dengan pancung. Hak tu yang difatwakan dalam mazhab Hanbali. Wallahu a'lam. Kita lihat hadis yang ke-338. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, lamma fataha Allah ala rasulih sallallahu alaihi wasallam Makkah, qatalat Huzail rajulan min bani Layth biqatilin kana lahum fil jahiliyah. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنون وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لساعة من نهار وإنها ساعتي هذه حرام لا يعضد شجرها ولا يختل خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلقط ساقطها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير نظرين إما أن يقتل وإما أن يفدى. فقال رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. لما قام العباس فقال يا رسول الله إلا الأزخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إزخر. طيب, maksudnya apa hadis ni? Yang hadis panjang, katakan terjemahnya ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahawa ketika mana Allah Subhanahu wa taala membuka menundukkan kota Mekah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabilah Al-Khuza'ah,
bukan, kabilah Khuza'ah membunuh seorang lelaki daripada Bani Laith. Seorang kabilah Khuza'ah membunuh seorang lelaki dari Bani Laith, dan untuk membalas pembunuhan yang terjadi di masa jahiliyah. Kalau dalam hadis yang saya baca tadi, dibaca Huzail, lelaki yang dibunuh tadi itu daripada kabilah Huzail, wallahu alam. Oleh kerana itu Nabi SAW berdiri dan bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melindungi Kaabah dari pasukan gajah. Dia juga telah membuat rasulnya dan orang-orang yang beriman boleh menguasai Mekah. Ketahuilah sesungguhnya kota ini tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku, dan juga tidak dihalalkan bagi seorang pun sesudahku. Kota ini dihalalkan bagiku sesaat pada waktu siang. Sesungguhnya kota ini pada saat itu pada saatku ini sekarang ini adalah kota yang suci. Pohonnya tidak boleh ditebang, rumputnya tidak boleh dipotong, pohon yang berduri tidak boleh ditebang, dan barang yang tercecir tidak boleh diambil kecuali orang-orang yang hendak mengumumkannya. Barang siapa yang keluar dan barang siapa yang keluarganya terbunuh, maka dia berhak memilih yang terbaik dari dua option yang ada. Pembunuhan boleh dibunuh ataupun menerima tebusan. Ada seorang lelaki dari penduduk Yaman bernama Abu Syah, lantas berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, buatkanlah tulisan untukku. Rasulullah SAW berkata, tuliskanlah untuk Abu Syah. Al-Abbas lantas berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, kecuali izhir, kerana kami memakainya untuk rumah-rumah dan kubur-kubur kami. Rasulullah SAW bersabda, kecuali izhir. Tuan-tuan mati Allah, hadis ini menceritakan kepada kita beberapa hukum lah, beberapa hukum. Yang pertama sekali, dalil bahawa anna Makkah futihat unwatan. Nabi menyatakan bahawa Mekah telah dibuka dengan unwah ni kita kata boleh maknanya berlaku dengan kekerasan, iaitu dengan peperangan. Mekah dibuka dengan begitu, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Mekah namanya Allah Subhanahu wa taala, kata sebagian ulama, yahrum qitalum bal yadhiq alaihim hatta yarju ila at-ta'ah wa yadkhuluna fi hukm al-'adl. Qala jumhur yuqataluna ala baghihim إذ لم يكن ردهم على البغي إلا بقتال، لأنه قتال البغاة من حقوق الله لا يجوز إضاعتها، فحفظها في الحرم أولى من إضاعتها. Mekah ni tuan-tuan mati Allah tidak halal untuk kita melakukan ataupun kita tidak boleh melakukan pembunuhan dekat dalam Mekah, peperang ke ataupun dekat dalam Mekah ni. Pada hukum asal ni tak boleh, kecuali kita diserang. Diserang, okey. Mana ada pun kalau kita nak pergi menyerang Mekah, tak dibenarkan oleh syarak, dan itu dianggap sebagai berdosa, katakan. Walaupun pernah berlaku zaman-zaman dulu, katakan selepas zaman Nabi, Mekah pernah diserang dan sehingga saya ingat dalam sejarah ada menyatakan bahawa Mekah tadi diserang dengan menggunakan menjanik. Menjanik ni alat peperangan dulu yang macam lastik tu. Dia batu, kemudian dia potong batu tu, dilontarkan ke arah Kaabah. Dan adalah berlaku lepas tu beberapa siri macam Allah, serangan ke atas penduduk Mekah dan sebagainya. Tapi hukum asal tidak boleh. Kalau berlaku antara kalau orang Islam sendiri menyerang ini, maka hukumnya adalah haram. Ada kita kata perkara-perkara walaupun haram,
tapi ada perkara-perkara yang dibenarkan. Contohnya macam kita kata untuk nak menangkap orang-orang yang dipanggil ahli borah, orang yang dipanggil menentang kerajaan, katakan bersembunyi dekat dekat Mekah, katakan, maka ada proses tu boleh berlaku. Pernah dulu zaman tahun 79, lebih kurang tahun 79 80 begitu, Mekah pernah ditawan oleh satu kumpulan kumpulan radikal lah, katakan, ataupun kumpulan Arab, satu kumpulan orang Arab yang tak puas hati dengan Arab Saudi, lalu mereka menawan Kaabah tu. Cerita tu ada dekat dalam internet macam Allah Subhanahu. Tapi ada dan juga yang fakta-fakta yang tidak tepat. Ada dia kata kumpulan yang antara fakta yang tidak tepat ialah kumpulan itu menawan Mekah, menawan Kaabah. Yang menawan itu dipanggil dia kata kumpulan itu yang menawan itu adalah kumpulan Wahabi. Kumpulan Wahabi. Macam mana Wahabi nak lawan dengan Wahabi juga dekat dalam Mekah, kan? Orang kata kerajaan Arab Saudi Wahabi, tapi macam mana Ustaz dia katakan itu? Itu menunjukkan bahawa kesilapan fakta lah berlaku, katakan, ataupun orang yang menyerang Kaabah tadi bukanlah dia di kalangan yang disebut seperti mana yang disebut, tetapi melainkan orang yang terlalu ekstrim, terlalu yang obses kepada sesuatu perkara tu, macam Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mereka itu belajar daripada ulama-ulama Arab Saudi juga, tetapi pemikiran mereka telah menyeleweng pada akhirnya, waliyazbillah min dhalik. Jadi mereka tadi ditewaskan lah, ditewaskan. Berlaku peperangan pembunuhan itu berlaku dekat Masjidil Haram, katakan, tapi dengan alasan untuk nak membunuh kumpulan yang dipanggil menentang kerajaan, dipanggil ahli borah. Wallahu a'lam. Apapun macam Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tidak ada kes-kes yang tertentu itu, maka kembali balik pada hukum asal, tidak boleh berlakunya pembunuhan di dalam Mekah itu. Bahkan kalau dalam hadis ni juga menyatakan kepada kita, kalau berlakunya bukan peperangan, bukan borah tadi, membunuh ahli borah, tetapi pembunuhan biasa berlaku, makanya tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang keluarga si pembunuh tadi boleh diberi pilihan, nak diberi pilihan sama ada untuk nak dibalas dengan bunuh juga orang tu, ataupun mendapatkan pampasan. Wa man qutila lahu qatilun fahuwa bi khairi nazaraini. Dia boleh pilih di antara dua option, satu balas bunuh, satu lagi tuan-tuan macam Allah boleh didapatkan dengan bayaran, katakan, dengan pampasan. Pampasan ini siapa yang bayar, Ustaz? Kerajaan ke yang bayar? Tak, bukan kerajaan yang bayar, tetapi orang yang membunuh tadi, keluarganya kena bayar. Biasanya kabilah, kalau mereka tidak mampu, adalah proses-proses yang berlaku selepasnya. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis ni juga disebut beberapa hukum. Antaranya tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tanah haram ni tanah haram, nama pun tanah haram, katakan. Haram tadi maksudnya dihormati, tidak boleh laku pembunuhan di dalamnya, tidak boleh tidak boleh memotong pokok-pokok yang ada dekat dalam Mekah tadi, tidak boleh dipotong. Habis hari ni boleh tengok Ustaz, dia potong. Dia ada dua jenis pokok yang tumbuh dengan sendiri, dengan pokok yang ditanam. Kalau pokok yang ditanam itu, makanya tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah kita kata dielakkan, sebab dia termasuk dalam perkara-perkara yang dilarang oleh syarak. Dia kata wala yu'dadu
syajaruha wa la yukhtala khalaha wa la yu'dadu syauqaha wa la tulqatatu saqituha illa limunshid. Ada barang pokok-pokok semua tak ada boleh tebang kecuali pokok yang dia sendiri yang ditanam. Itu lain. Itu sebagai ulama kata tidak termasuk dalam larangan. Yang dilarang ialah yang hidup dengan sendiri, maka dielakkan. Juga dikecualikan jika untuk tujuan pembinaan atau sewaktu dengannya, itu lain. Itu dibenarkan. Tapi kalau tidak ada apa-apa, maka Allah sengaja saja nak potong, tak dibenarkan. Pokok-pokok yang tumbuh dengan sendirinya. Baik. Seterusnya dalam mata Allah Subhanahu wa taala, ada satu lagi hukum yang perlu kita ketahui ketika berada di tanah haram. Kita tidak boleh mengambil barang yang orang tinggalkan. Kat Mekah ni satu undang-undangnya, kalau kita jumpa barang yang tercicir, ada orang tercicir barang, duit ke apa ke, tidak boleh diambil. Biar je. Beg, kita nampak ada orang tinggal beg, biarkan, jangan diambil. Itu undang-undang yang ada dekat Mekah, yang mungkin ini ramai orang yang tak tahu tuan-tuan macam Allah. Mekah ni kalau jumpa barang, biarkan, jangan ambil. Tak dibenarkan. Nabi dah sebut dalam hadis ini tadi, iaitu wala tultaqatu saqituha, jangan mengambil barang yang orang tinggalkan, biar je. Kita jumpa barang beg, biar, jangan ambil. Tu hukum illa limunshidiha, maksudnya kecuali kalau kita ambil tu kita kenal orang, tengok beg, ini jiran satu bilik ataupun satu rombongan, so that mana ketika itu harus untuk diambil, ataupun diambil untuk nak untuk nak mengembalikan kepada tuannya, ataupun untuk dia buat pengumuman. Siapa ada barang hilang. Tapi ingat, dalam masjid tak boleh buat pengumuman barang yang hilang. Barang yang hilang, kadang-kadang banyak masjid, banyak surau yang kalau siapa ada hilang kunci kan, diumumkan kat luar, kat depan. Sepatutnya itu tidak dibenarkan dilakukan dalam masjid. Hukumnya adalah paling ringan, makruh hukumnya. Walaupun makruh dalam mata Allah, kalau boleh dielak pengumuman itu dilakukan dalam masjid, maka elakkanlah, ya katakan. Nak iklan di luar, ya katakan. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian dalam mata Allah Subhanahu wa taala, seterusnya dalam hadis ini menyatakan kehilangan barang, kalau di Mekah lah khususnya, tuan-tuan mati Allah, dia ada pejabat lost and found. Kalau kita kata nak ambil, nak serahkan dekat lost and found tu, bolehlah, katakan. Tapi sebaik-baiknya jangan diambil. Jangan diambil. Wallahu a'lam. Baik. Wallah. Kemudian dalam Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-339. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu istashara an-nas fi imlasil mar'ah. فقال مغيرة بن شعبة رضي الله عنه شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة فقال لتأتين بمن يشهد معك فشهد معه محمد بن مسلمة إملاص المرأة أن تلقي جنينها ميتا. Daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menuturkan bahawa dirinya bermesyuarat dengan beberapa orang tentang hukum imlas. Hukum imlas. Imlas ialah wanita yang menggugurkan kandungannya. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, aku menyaksikan bahawa Rasulullah SAW memutuskan masalah ini dengan membebaskan seorang hamba lelaki ataupun perempuan. Umar radhiyallahu anhu berkata, kalau macam tu, ada tak orang yang boleh mempersaksikan bersama dengan kamu?
Ada Mughirah bin Syu'bah yang nyata yang sebut, tapi Umar minta seorang lagi saksi untuk nak menyatakan apa yang Mughirah sebut tu adalah betul. Bukan dia tak percaya, tapi nakkan ada saksi seorang. Muhammad bin Maslamah lantas memberikan kesaksian bersama Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhum. Lantas Muhammad bin Maslamah ni dia bantulah untuk memberi kesaksian. Imlas ataupun imlas adalah wanita yang menggugurkan janinnya yang masih dalam kandungan sebelum waktunya, lalu janin itu meninggal. Maknanya membunuh bayi dalam kandungan. Membunuh bayi dalam kandungan. Wallahu a'lam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, keadilan Umar bin Khattab ini, dia sebelum dijatuhkan satu-satu hukum, biasanya dia akan bermusyawarah dulu dengan para sahabat dan ulama, para sahabat dalam nak menyelesaikan satu-satu masalah. Lagi-lagi benda-benda baru, lagi-lagi benda-benda yang baru. Dan ini di sini tuan-tuan mati Allah, bila perbincangan berlaku, maka lebih tajamlah lebih kuatlah idea ataupun satu-satu satu-satu topik, satu-satu pemikiran, satu-satu perbincangan tadi akan menjadi lebih terperinci dan lebih kuat. Wallahu a'lam bissawab. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa amruhum syura bainahum, urusan mereka hendaklah hasil daripada perbincangan di kalangan mereka. Lepas tu dalam hadis ini, fahinama asqatat hazil mar'ah janinan maitan ghaira tam ashkala 'alil hukm fi diyati. Dalam masalah ni, seorang perempuan telah membunuh ataupun menggugurkan anaknya, menggugurkan anaknya mati, dan adakah dia dikenakan yang iskal kat sini, yang muskil kat sini ialah berkaitan dengan balas diat ni, ganti rugi yang dia kena bayarkan berapa, katakan. Fastasyara sahabah, lalu Umar bin Khattab berbincang dengan para sahabat, dan akhirnya Mughirah bin Syu'bah menyatakan pada zaman Nabi SAW, orang yang Nabi telah menghukum orang yang melakukan perbuatan itu, hendaklah dia bayar kan sebagai bayaran denda yang dia kena buat, ialah dia kena bebaskan seorang hamba yang sama ada lelaki ataupun perempuan. Baik, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hanya nak buat confirmation, maka sebab itu dia minta saksi. Muhammad bin Maslamah akhirnya bersaksi bahawa apa yang disebut oleh Mughirah bin Syu'bah itu adalah betul atau benar. Wallahu a'lam. Apa yang kita boleh ambil daripada hadis ini, iaitu diat, bayaran ganti rugi janin yang mati tadi dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab perbuatan setengah orang, kadang-kadang mungkin sepak tu, disepak ataupun ditumbuk sehingga menyebabkan kematian janin tadi, maka dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang tu antara denda yang dia kena bayar ialah dia kena bayar diat seorang hamba. Bayar diat seorang hamba. Amma idza saqata hayyan summa mata bisababiha. Ini kalau dia mati dalam perut. Tapi kalaulah bayi tadi lahir dah, lalu dia bunuh, maka diatnya diat yang sempurna lah. Bayaran dia boleh dikenakan macam Allah Subhanahu wa taala, diat yang sempurna. Ataupun boleh dibalas dengan mengikut kepada penghujahan yang berlaku, dan boleh saja sampai tahap kita kata dijatuhkan hukuman bunuh juga, kerana dia telah membunuh satu makhluk yang bernyawa, iaitu manusia tadi, walaupun bayi, walaupun kanak-kanak. Allah. Yang kedua, harusnya tuan-tuan rahmati Allah, kita berbincang
Hendaklah sebab digalakkan kita berbincang dengan para ilmuwan dalam satu-satu perkara yang penting, lebih-lebih lagi dalam urusan perkara-perkara yang baharu, mustajid diha, untuk mendapatkan kebenaran dan yang paling tepat. Dan dan juga yang ketiga, ketika berlakunya satu-satu masalah ataupun satu-satu periwayatan, maka harus untuk kita buat confirmation, yang dipanggil dalam bahasa Arab dipanggil tathabbut. Datang satu berita, kita tak boleh terima terus, sebaiknya kita bertanyakan betul tidak, ataupun siapa boleh saksikan berita ni betul. Wallahu a'lam. Bukan kita tidak percaya, tetapi untuk menguatkan lagi kepercayaan yang ada. Wallahu a'lam. Kata Ibn Daqiq Al-Aid dalam hadis ini, dalil ala anna ilm al-khas qad yakhfa ala akabir wa ya'lamuhu man huwa dunahu. Berdasarkan hadis ini, kata Ibn Daqiq Al-Aid, seorang yang dalam ilmu setengah-setengah ilmu mungkin tidak diketahui oleh ulama, lebih-lebih lagi sebagian ilmu yang lebih kepada pengkhususan. Ada orang alim, dia mungkin tahu dari sudut hukum, tapi spesifik benda tu macam mana proses tu berlaku. Contoh, kalau ia berkaitan dengan kedoktoran, bukan semua orang alim tahu tentang ilmu doktor, ilmu perubatan, maka dia kena panggil orang yang ada mahir dalam ilmu kedoktoran. Macam mana ni? Tak macam dulu kita nak bila kita nak isbatkan satu hukum, contohnya inhaler tu batal tak puasa, para ulama dia tak boleh nak jatuhkan terus hukum batal ke tak batal. Dia kena panggil ahli farmasi, dia kena panggil orang yang dalam bidang tu, katakan bidang perubatan itu. Inhaler ni apa isi kandungannya, dia kena tahu kandungannya apa, katakan kandungannya gini. Jadi ada tak air dalamnya, minuman ada tak? So di situ dalam mati Allah, daripada hasil natijahnya keputusan itu barulah adanya hukuman. Maka tuan-tuan mati Allah, sebab itu digalakkan berlakunya perbincangan. Wallahu a'lam. Dan hadis ini tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan kepada kita bahawa la ijtihada ma'a wujudin nas. Kalau ijtihad ni benda yang tidak nyata daripada nas, boleh berlakunya ijtihad. Tetapi kalau benda yang dah nyata dalam nas, tidak boleh berijtihad dah. Sebab tu kita kaedah fiqh dia kata la ijtihad ma'a wujudin nas, tidak boleh berijtihad bersama jika dah ada nas hadis Nabi SAW yang jelas. Yang jelas ma'an nas, wujudin nas. Wallahu a'lam bissawab. Dan yang terakhirnya tuan-tuan rahmati Allah, hadis yang ke-340 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahawa dua orang wanita daripada kabilah Huzail saling berbunuh, masing-masing saling melempar dengan batu sehingga ada yang meninggal bersama dengan janin yang dikandungnya. Orang-orang lantas mengadu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memutuskan bahawa tebusan untuk janinnya adalah seorang budak yang terbaik, boleh lelaki ataupun boleh perempuan. Di samping itu, beliau memutuskan bahawa tebusan untuk wanita yang terbunuh tersebut menjadi tanggungjawab keluarga wanita yang membunuh dan diwarisi oleh anak dan kerabat yang bersamanya. Hamal bin An-Nabirah lantas berdiri dan mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin aku mampu menanggung orang yang tidak minum dan tidak makan, tak bertutur kata lagi, tak jelas hidup dan matinya, yang demikian itu adalah semestinya dibatalkan sahaja. Kerana Hamal menyampaikan hal itu dengan bersajak, maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dia termasuk saudaranya dukun, katakan. Wallahu a'lam. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang terakhir ini, yang 340,
Dua orang perempuan bergaduh dalam kabilah Huzail. Ni pukul ni, pukul ni, katakan. Lalu melontar, membalinglah salah seorang daripada mereka kepada orang lain. Yang seorang lagi, perempuan A, baling batu ke arah perempuan B. Yang mana balingan batu tu batu kecil, tak ada pun mematikan. La yaqtul ghaliban. Akan tetapi namati Allah, dengan batu tu menyebabkan matinya yang perempuan B tadi. A dia baling batu kecil, baling mati dia, dan mati juga kandungan yang ada dalam perempuan yang kandungan perempuan B tadi. Bagaimana balasnya yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi kata hak janin tu dia, si orang yang perempuan A kena bayar diat. Diatnya ialah dengan seorang hamba ataupun lelaki ataupun perempuan. Dia boleh bayar diat denda. Dendanya ialah kena bayar seorang hamba. Maknanya kena serahkan seorang hamba. Dan yang kedua, adapun mati Allah Subhanahu wa taala membunuh tadi itu disebabkan dia membunuh tidak sengaja, iaitu dengan hanya sebiji batu kecil. Di sini tuan-tuan mati Allah, dia perempuan yang membunuh tadi itu ataupun perempuan yang baling batu tadi, dia dikenakan hukuman bayar denda, diat. Diat 100 ekor unta, kata. 100 ekor unta yang dibahagilah, dia ada syarat dia, ada pembahagian cara dia, berapa jenis binatang unta yang betina, berapa unta jantan ke, atau dia adalah dia punya pembahagian dia yang disebut oleh para ulama berdasarkan nas-nas hadis Nabi SAW. Makanya tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, dan dendanya tadi diwarisilah ahli waris yang akan dapat daripada hasil denda yang dibayar oleh perempuan si A tadi. Baik, kemudian mati Allah Subhanahu wa taala, Hamal bin Nabighah ini bapa kepada perempuan yang mati dibunuh tadi tu. Mati yang terbunuh tadi, bapa dia kata Hamal bin Nabighah. Dia kata, ya Rasulullah, ada Nabi SAW ni kita kata dah nyatakan dah, tapi macam Hamal bin Nabighah ni tak puas hati. Dia tak puas hati, katakan maka Nabi bila dengar Hamal bin Nabighah ini, dia sebut dengan menggunakan ayat-ayat yang berbentuk syaja'. Adalah dari segi bahasa Arabnya tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ya Rasulullah, kaifa aghramu man la shariba wala akala wala nataqa wala istahalla famithlu dhalika yutal. Dia huruf lam, ujungnya lam dipanggil dalam bahasa Arab syaja'. Yang kita baca Quran kan, Ar-Rahman 'allama al-Quran, ujungnya nun ujungnya itu dipanggil syaja' dalam bahasa Arab, katakan dipanggil saja'. Sin jim ain, saja'. Makanya Nabi kata, bila Nabi dengar Hamal bin Nabighah, Nabi tak layan. Nabi tidak layankan dia punya permintaan. Maka Nabi mengatakan, innama huwa min ikhwanil kuhan, katakan sesungguhnya Hamal bin Nabighah ini adalah merupakan termasuk dalam saudaranya tukang-tukang dukun, dia katakan tukang-tukang dukun. Wallahu a'lam. So hadis ini kita dapat, pertama sekali mati Allah Subhanahu wa taala, kes yang dalam hadis ini ialah membunuh dengan hampir sengaja. Dia panggil syibhul am, hampir sengaja. Ada. Dan sebab apa, kenapa dipanggil hampir sengaja? Sebab dia ada niat. Cuma alatan yang digunakan tadi, alatan yang digunakan tadi mati Allah tidak menyebabkan berlakunya pembunuhan, katakan. Lepas tu dipanggil syibhul amd.
Wallahu alam. So dekat sini macam Allah Subhanahu wa taala dia kena diat, tapi diatnya dia diberatkan, tergelis. Tergelis dia maknanya diatnya tadi diberatkan dengan, memang dia akan kena 100 ekor unta, tetapi tadi yang saya kata pembahagiannya tadi, berapa unta macam ni, berapa unta yang umurnya begini, berapa unta umurnya begini, dia ada 4 bahagian yang diperlukan untuk dia membayar 100 ekor unta tadi. Wallahu alam bisawab. An-nadiyat shibh al-amd wa mithlu al-khata' takunu ala aqilati al-qatil. Dan kita kata kalau diat ni tadi siapa yang bayar? Yang membayar ialah si pembunuh dan ahli keluarganya, katakan. Al-dhukur min asabati al-qaribun wal-ba'idun walau lam yakunu warithain. Ahli keluarga lah yang kalau tak ada yang waris, Ustaz, asabah pun kena juga. Asabah, katalah Ustaz asabah ada tapi dia terhalang pun kena juga bayar, sama-sama kena bayar, katakan. Jadi sebab itu dalam Islam macam Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang ahli keluarga kita membunuh, bukan dia aja, satu keluarga keseluruhan yang berkaitan dengan dia, ahli keluarga dia yang sepupu sepapat ke apa yang masuk dalam asabah tadi tu, kena juga turut sama-sama kena bantu membayar. Sebab tu dia ni itu dalam cara yang disebut dalam cara Islam. Wallahu alam bissawab. Dan dalam hadis ini jelas kita katakan diat untuk janin yang mati tadi tu nama Allah Subhanahu dalam kandungan, maka balasannya adalah kena bayar diat denda seorang hamba lelaki ataupun perempuan. Dan ada setengah ulama telah mengkadarkan seorang hamba itu ditakdirkan dengan nilaian 5 ekor unta. 5 ekor unta. Wallahu a'lam. Ada. Kemudian macam Allah Subhanahu wa taala, diat ini kita katakan dikenakan kepada ke atas diat yang seekor unta ataupun diat seorang hamba ni dikenakan ke atas orang yang melakukan tadi, yang membunuh tadi, yang melakukan, berbanding dengan diat kepada pembunuhan wanita tadi tu, yang diat syibhul am, membunuh dengan hampir sengaja ataupun menyerupai sengaja. Wallahu a'lam. Kemudian macam Allah Subhanahu wa taala, hasil daripada diat tadi itu termasuk dalam harta yang ditinggalkan, inna diyat takunu mirathan ba'da al-maqtul lianna badal nafsiha wa laysa lil aqilah fiha syai'. Maka dia adalah dianggap sebagai harta yang ditinggalkan. Kalau macam si A dibunuh, dia dapat dia dapat pampasan. Duit pampasan itu ke atas pembunuhan yang berlaku ke atas dirinya adalah boleh dianggap sebagai harta yang diwarisi. Dia harta yang diwarisi. Wallahu a'lam. Kata para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam kariha Nabi sallallahu alaihi wasallam kata-kata Hamal bin Nabirah tadi ada 2. Kenapa Nabi tak sukakan kata-kata Hamal bin Nabirah tadi? Pertama, tuan-tuan macam Allah, kerana dia seolah-olah menyatakan bahawa Nabi tidak berlaku adil. Lepas tu Nabi tak sukakan kata-kata Hamal bin Nabirah tadi, annahu arada bihi hukumullah ta'ala wa syar'ihi wa rama ibtalahu. Yang kedua, nama Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana annahu takallafa hadhihi syai' bi khitabah li nasr al-batil kama kana al-kuhan yarjuna aqawilan batila bi asja'i tarawwiq as-sami'in fayastamiluna biha al-qulub wa yastadifuna biha al-asma'. Nabi kata Hamal bin Nabirah ini saudara kepada tukang dukun, bukan bermakna Hamal bin Nabirah ni adalah dukun, tidak. Dia bukan dukun, tetapi
kata-katanya tadi seolah-olah nak memukau ataupun dia nak gunakan ayat-ayat yang macam tu, seolah-olah macam Allah Subhanahu Wa Taala sama macam tukang-tukang dukun menggunakan ayat-ayat tertentu untuk nak mengelabukan mata orang yang hadir, katakan. Lalu bila dikeluarkan ayat-ayat yang cantik begitu, konon-konon ayat kita kata nak yang saya boleh kata ayat-ayat yang cantik lah, sebab ayat sajak ni ayat yang cantik, katakan. Kan kita baca ujungnya sama je, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semua nun. Kalau orang Arab ni, kalau dia boleh sebut macam tu, memang kita kata hebatlah dia punya bahasa dia, katakan. Hebat bahasa dia. Ujungnya sama je, setiap akhir ayat sama, katakan. Dan ayat-ayat ni sebenarnya dibuat begitu antaranya nak memukau orang, supaya orang tertarik dengan apa yang dia nak sampaikan. So sama juga dengan tukang-tukang dukun dan sebagainya. Wallahu a'lam. Itu aspek kenapa Nabi kata, apa maksud Nabi kata innama huwa min ikhwani kuhan, bahawa Hamal bin Nabirah ini adalah saudara kepada tukang-tukang dukun. Tapi ingat macam Allah, bukanlah dia ni tukang dukun, cuma cara dia tadilah Nabi marahlah kepada Hamal bin Nabirah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tentang macam Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam hadis yang lain, Nabi ajar kita, antara doa yang Nabi ajar dalam doa kita yang kita boleh dibaca, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qawli la yusma' wa qawlin la yusma' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' a'udzubika min ha'ula'il arba'. Tengok sama je ujung dia. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qawlin la yusma' ain wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' a'udzubika min ha'ula'il arba'. Semua ain. Ini antara bentuk sajak lah. Nabi ajar juga. Apa maksudnya? Ya Allah, aku mohon perlindungan denganmu daripada ilmu yang tak beri manfaat, daripada kata-kata yang tidak didengar, daripada hati yang tidak khusyuk, daripada jiwa yang tak pernah kenyang. Dan aku mohon padamu perlindungan, ya Allah, daripada empat tadi. Ilmu tak bermanfaat, kata yang tak dengar, hati yang tidak khusyuk, diri yang tidak pernah kenyang, diri yang kita tak pernah kenyang. Wallahu a'lam. Ini kalau doa seorang. Kalau ramai dengan macam Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita baca Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qawlin la yusma' wa qalbin la yakhsha' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba'. Na'udzubika min ha'ula'il arba'. Na'udzubika dibaca dengan begitu kalau ramai. Kalau seorang a'udzu, kalau ramai na'udzu, begitu juga Allahumma inna na'udzubika. Baik, jadi itu tuan-tuan macam Allah setakat yang sempat saya sampaikan pada pagi ini. Wallahu ta'ala alam. Nanti kita sambung lagi hadis yang berikutnya, masih lagi dalam babu ataupun kitabu al-qisas, dan kemudiannya kita masuk dalam kitabul hudud, dan bab menyatakan berkaitan dengan hudud. Menariknya hudud ini macam Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita akan huraikan. Antara yang kita bincangkan nanti ialah berkaitan dengan masalah berkaitan dengan minum arak. Katakan, adakah 80 sebatan itu dikira sebagai hudud ataupun lebihan daripada yang asal itu dianggap sebagai ta'zir, denda. Ada perbahasan di sisi ulama berkaitan dengan minum arak. Adakah denda itu yang disebut dalam hadis sebagai hudud ataupun dianggap sebagai ta'zir? Boleh berubah bilangan jumlahnya. Nanti kita akan lihat macam Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada siri yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.